On yang. Okay, on. Record. Alright. Okay, aku Rethinking Malaysian tourism. Ini dia. Mana tu? Video tu sini tu. Tu video dekat Motek punya Facebook. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 orang kan. Okay, 5 orang pun okey lah. Nanti boleh share lah. Kena tengok Kita kemudian jadikan ni perbincangan lah sesama kita as penggiat pasal isu semasa lah. Siapa-siapa pun boleh bagi pandangan isu semasa berkaitan dengan COVID, PKP. Betul. So apa yang benda ni sebenarnya isu ni dia lebih kepada yang pemuzik freelance lah kan. Betul lah. Sebab bagi aku mungkin yang bekerja yang ada gaji sikit je lah masalah. Macam aku ada juga masalah nak bayar sebab selama ni ada job luar. Lepas ni sekarang ni tinggal gaji je, memang betul-betul gaji je. So susah sikit lah bagi aku nak survive sebenarnya. Walaupun okey tapi susah agak. Tapi still okey sebab ada gaji. So pada yang freelance ni paling yang teruk sekali lah bagi aku sebab dia orang mana yang ada show bekerja, yang ada show hotel apa semua tu memang habis teruk lah bagi aku. So kalau dia sound background dia macam didgeridoo ke apa? Betul lah Man. Okay, sambung. Okay, lepas tu apa dan aku nampak macam itu. Jadi sekarang ni Aswara dia ada buat satu, tapi itulah masalah sekarang yang Aswara buat ni dia lebih kepada maksudnya alumni sebab dia memang target untuk alumni, tapi yang macam apa yang dia buat tu macam kerja tu memang untuk alumni, tapi apa yang dia buat tu memang untuk masyarakat lah maksudnya. Contoh okey macam pertandingan tu benda-benda kecil lah bagi aku, macam sebab bajet tak besar pun. Suara ni sekadar dia nak memeriahkan lagi industri tu dah. Sebab kecil je, memang Aswara punya bajet kecil. Dapat pun daripada Motek pun tak besar mana. Sebab dah masa yang dia bagi bajet tu pun satu kerja tu tak silap berapa je dia bagi campur semua facilitator. Okey, lepas tu yang dalam pertandingan tu contohlah dalam pertandingan tu ada facilitator, nanti ada sebelum pertandingan tu kita ada buat satu macam workshop macam mana nak buat video, contoh video macam mana cara-cara untuk gunakan macam mana korang nak edit video, macam mana apa proses nak buat. Contohlah macam music collaboration yang selalu diorang buat, kadang-kadang ramai yang blur tau, tak tahu nak buat macam mana kan. So video tu workshop tu akan menerangkan macam mana nak buat video collaboration apa semua, nak guna apa. Siapa yang kendalikan workshop tu Okay, so yang akan kendalikan workshop tu di kalangan alumni Aswara, mana yang freelance lah. Contoh macam nama Totoy pun ada tersenarai, tapi aku tak beritahu lagi. Ada yang part-part yang sebab Habis lah Toy. Dia macam ada juga lah. Tapi semua yang aku select kebanyakan ni yang freelance lah. Yang freelance. So maknanya kat situ bagi peluang, mungkin tak banyak mana, tapi setakat nak membantu mana yang boleh lah maksudnya kan. Dan benda ni akan berlangsung selama sampai bulan 9. So maknanya dia bukannya bulan 5 saja. Jadi dia akan buat benda ni daripada bulan 5, start bulan 5 sampai bulan 9. So kalau benda ni berjaya, dia akan sambung lagi. Maksudnya sambung lagi sampai 2021. Itu dia punya target. Maknanya benda ni tak akan habis. Dia bukan one off lah tu cakap. Benda ni bukan one off. So maknanya akan lagi ramai peluang-peluang, maksudnya yang mana-mana alumni yang tak ada pekerjaan. Maksudnya yang freelance. Itu yang Aswara buat. Maksudnya sekarang ni. Jadi itulah cakap benda ni kalau kita, contoh kita punya group ni, Satria ni dapat buat benda macam ni, maknanya kita lebih kepada orang yang freelance lah. Maksudnya yang tengok kita nak target siapa. Target orang tradisional, kita kena target dulu. Siapa, untuk siapa kita buat ni. Untuk first mungkin sebab kita Satria, kita mungkin lebih ke tradisional, yang Satria, maksudnya yang ahli-ahli Satria dulu ke, ataupun penggiat-penggiat seni tradisional ke.
Itu kita kena target. Maknanya kita kena target apa program yang kita nak buat, dan kita kena buat proposal program tu. Mungkin aku boleh try tolong hantar ke, maksudnya bukan ke Motek lah, tapi sebab kita berdaftar bawah apa ni Man? Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negara, JPPN. SNGO lah, sebagai NGO. JPPN. NGO maknanya NGO kan? kan? Itu yang kau propose itu dia tolak ke KKMM Kita propose ke Motek first, lepas tu Motek. dia convert, dia divert ke KKMM. Atas alasan? Atas alasan katanya penggiat seni tak apa nama dia, tak under Motek. Tapi kalau kita tengok website Motek tu sendiri, ada je penggiat-penggiat seni tu. Dan even YB Menteri pun semalam dalam dia punya interview dengan Astro pun dia ada cakap bahawa penggiat seni under Motek. Tapi tak tahu tu yang agak blur kat situ. Okey, mungkin benda tu berlaku aku rasa selepas dah benda-benda ni berlaku, PKP ni apa semua kot. So bila tak tahulah, kalau dia dah kata macam tu, kita boleh try approach balik benda tu dekat Motek. Tapi kita itulah aku nak tahu apa yang idea yang kau masa sampaikan dekat Motek tu, kalau boleh tahu lah, kalau boleh share sikit ke macam mana ke, kalau ada masa awal-awal PKP tu. Propose awal tu itu cuma kita tanya berkenaan ada tak urgent dana segera yang boleh disalurkan kepada ni lah, kira macam cash lah. Okey, faham. Kita tanya allowance ataupun cash, rupanya. Tapi sebelum tu benda tu sebelum PM bentangkan pasal prihatin tu. Sebelum tu lagi. Faham. Ya kan, dia orang kata dia orang perlu tahu berapa ramai, dia kata. Sebab bagi kita tu barulah PM umumkan pasal B40 tu. Okey, faham. Cumanya yang latest yang kita approach sekarang ni nak ke Motek sebenarnya. Hari tu kita dah ke Motek, tapi Motek ke KKMM. Sekarang ni sebenarnya satu yang macam nak bertanya lagi ke Motek. Ada tak misal peruntukan ataupun apa-apalah dia punya platform yang boleh dia gunakan, dia bagi kita Satria peluang untuk organize dan kita boleh salurkan kepada penggiat-penggiat tradisional. Okey. Ni yang contoh macam yang dia buat ke Aswara. Okey. So selain Aswara, boleh ke NGO dapat juga, maksudnya dapat juga organize benda ni. Faham. Maksudnya yelah, benda ni maksudnya dia lebih meluas lah. Bukanlah saja JKKN, bukanlah saja Amara yang buat kan. Maksudnya kalau NGO mungkin kita lebih berfikir, sebab NGO ni dia lah buat bukan sebab gaji kan. Maksudnya buat tu bukan macam orang bekerja ni dia dah ada gaji, so dia akan buat lebih kurang lah. Itu maksud aku. Jadi kalau NGO ni dia akan lebih beria-ia. Maksudnya beria-ia. Yalah. Lagi satu isunya bila YB Menteri ada buat conference dengan Astro Awani yang dalam bahasa Inggeris tu. Bila dia cakap pasal untuk pekerja-pekerja pelancongan, dia tengah concern untuk macam bagi latihan, bagi lesen and so on lah. Tapi kalau pekerja-pekerja seni, dia lebih assume as macam orang golongan yang fast recover, cepat recover. Faham. Itu yang agak macam ramai jugalah yang share benda tu balik, and then tak berapa setuju dengan pandangan tu lah kalau kita tengok kat Facebook. Yelah, sebab dia tengok dia tak ada nampak masalah tu, faham tak?
Ha. Sekarang ni tak ada siapa yang bangkitkan isu masalah musician. Itu je. Betul. Jadi dia tak nampak benda tu as problem sangat. Itu masalahnya. Okay. Padahal kita dah rekod ni, kalau boleh dipublishkan kita beritahu dia apa masalah-masalah untuk muzik terutamanya. Memang terutama sekali memang dah tak boleh nak session lah. Maksudnya tak boleh nak show. Show tu dah salah satu pendapatan. Itu yang maksudnya yang tak kerja the show kan. Tapi yang macam kerja club, kerja hotel, macam mana dia orang nak jana pendapatan sedangkan selama ni dia orang main kat sana kan. Apa dia orang nak buat kat rumah? Maksudnya dia orang nak perform macam mana? Itu je kita tengah fikir macam mana dia orang nak perform untuk dapat. Contoh macam mana hotel tu nak bayar dia orang secara dia orang duduk rumah. Contoh. Ataupun kelab malam tu, macam mana kelab malam tu nak bayar? Maksudnya macam mana ada contoh kita buat video collaboration, ada tak banyak lagi contoh macam syarikat-syarikat yang nak ambil video kolaborasi tu. Contoh macam sekarang ni kita nampak RTM, apa nama RTM, Astro ada buat video collaboration. Tapi itu yang mana stesen TV. Tapi yang mana ada tak macam syarikat contoh macam company-company lain company-company lain. Contoh macam selama ni korang buat dinner show dengan company apalah katakan. Contoh company itu macam mana dia orang nak terima video kolaborasi tu. Faham tak? Sebab sekarang ni cara lain tak ada. Memang bagi aku video kolaborasi tu je lah nak menunjuk, nak perform. Itu je. Kecuali yang lainnya adalah sessionist untuk recording. Kalau macam nak buat lagu, sessionist untuk recording. So siapa yang ada studio selamat lah. Adakah kalau boleh kerajaan tu mungkin lah tolong bagi dana untuk set up home studio. Tak tahu ini tak tahulah kalau lah kan. Tapi mungkin benda tu takkan jadi sebab mahal nak set up pun. Ataupun kita ada cara untuk yang the simple home studio, boleh dia orang setiap musician mesti kena ada. Itu maksud aku. Jadi bila musician ada contoh macam Afad dia beli device yang murah je. Contoh device tu apa nama tu V8 tu yang murah dalam, tapi dia kena ada komputer macam mana pun nak rekod. Komputer tu masalah. Komputer tu atau laptop kan. Jadi kalau dia orang kat rumah masing-masing dah ada laptop atau komputer, dia orang boleh guna benda tu sebab peluang bila ada, sebab aku ada studio, home studio. So peluang untuk dana pendapatan dengan ada home studio tu bagi aku dia lebih besar, lebih jauh peluang dia. Dapat orang. Abang Baizal ada apa-apa nak tambah? Itulah sebab sebenarnya satu bulan buka. Kalau 1 bulan buka akan dapat cuti. Kita 1 bulan. Jangan hiraukan dia. Ni abaikan dulu. Ya, mute. Abang abaikan dulu. Silakan Cik Faizal. Okey. Cabarannya sekarang ni adalah kita tak ada show secara langsung. Tu saja. Apa bentuk lah. Kelab malam ke, hotel ke, wedding ke, apa saja yang cara langsung, kita tak tahu berapa lama keadaan yang kita tak boleh berkumpul ramai-ramai ni berapa lama. Mungkin boleh jadi 6 bulan, boleh jadi 8 bulan, kita tak tahu. Selagi itu tiada, memang sumber pendapatan pemuzik yang bermain live ni memang tak ada lah. Kena ingat. Kedua, saya nak cerita ni dulu cerita masalah kita dulu keduanya adalah recording tadi. Okay. Industri recording kita dah memang sekarang ni sejak sebelum COVID lagi pun biasa sajalah. Nak kata teruk sangat pun tidak, nak kata boom macam tahun 90-an dulu pun tidak. Sebab banyak sekarang ni banyak buat single, kemudian artis-artis sendiri produce lagu-lagu sendiri,
rekod dia ada orang-orang dia sendiri. Dia bukannya macam dulu lah. Macam dulu mungkin daripada yang besar-besar, artis-artis besar sampai artis-artis kecil pun boleh buat duit dengan buat lagu. Macam sekarang tak. Sekarang ni artis-artis besar yang dah ada nama je yang boleh buat duit pun banyak. Adalah duitnya tapi tak banyak. Kalau ada yang boleh buat duit pun nasib-nasib sangatlah, berjaya sangatlah boleh buat duit. Dua perkara tu yang cabaran yang paling besar lah. Okay. Apa yang kita boleh buat? Saya pun tak ada idea sebenarnya. Sebab selagi PKP tu wujud, selagi tu kita tak boleh nak buat. Selepas PKP pun, saya tak rasa selepas PKP pun akan dibenarkan untuk berkumpul lebih daripada 10 orang. Mungkin dalam masa 6 bulan lagi. Selagi tak ada vaksin, selagi tak ada ubat, memang tak adalah himpunan-himpunan besar, tiadalah peluang-peluang untuk bermain muzik secara live ni. Memang takkan ada. Okay. Buat waktu yang terdekat, saya rasa memang pemuzik-pemuzik ni terpaksa untuk mencari pendapatan dengan cara lain dulu. Kalau muzik memang dah tertutup selagi masalah COVID-19 tak diselesaikan. Kecuali masalah COVID-19 tu kita punya negara kita ni selesai awal. Yes. Kalau katakan kita bebas macam negara China, maksudnya dia kata negara dia dah tak ada dah. Ada tapi daripada luar yang datang. Itu okey. Ada kemungkinan macam hotel ataupun wedding akan mula dibenarkan. Waktu itu kita boleh cari makan balik lah untuk yang pemuzik-pemuzik live ni. Itu setakat tu je lah saya punya pandangan. Nak tambah, memang betul kata Cik Faizal tu, kalau dari sudut IPT pun sebenarnya kita dah dapat beberapa makluman awal bahawa memang pelajar-pelajar universiti even tak akan dibenarkan masuk walaupun selepas raya ni PKP akan dimansuhkan. Sebabnya memang mass gathering memang pasca PKP terus akan dilanjutkan. No mass gathering. Betul. Jadi pensyarah-pensyarah, even pensyarah muzik pun sekarang semua dah kena convert dia punya sistem pembelajaran kepada online nah. Itu memang betul lah perkara tu. Dan mungkin akan berlanjut sehingga ke akhir tahun ni ataupun tahun depan. Betul? Itu memang agak mengerikan lah sebetulnya perkara tu. Agak. Tapi kan kalau kita tengok peluang-peluang yang pihak kerajaan sediakan selain daripada bantuan duit kan. Contoh macam JKKN buat online, apa nama dia, competition online, nyanyi saja and so on. Semua tu bagus tapi dia treatment yang pada saya cuma berkesan sekejap saja. Dia one off saja. Betul. Lagi satu, apabila benda tu seopen-opennya penyertaan tu, sehingga YB Menteri ada kata daripada Brunei dengan Singapura pun ada nak masuk. Macam benda tu tak relevan lah. Sepatutnya sekarang ni kan platform digital lebih diutamakan. Betul. Jadi orang-orang yang ada equipment recording, home studio macam Ijan cakap, itu yang banyak benefit. Betul. Tapi dengan golongan-golongan sini kita yang tua-tua, penggiat-penggiat muzik atau penggiat-penggiat apa nama karyawan yang memang nak WhatsApp aja pun susah. Jadi sebetulnya kalau memang JKKN nak anjurkan program yang macam tu, sepatutnya saring utamakan daripada golongan-golongan yang macam tu dulu untuk menyertai, ataupun buat workshop dulu kepada dia. Macam yang Ican katalah, dilaksanakan diaspora kan, macam mana pihak diaspora tu contribute nak ajar golongan-golongan yang memang tak pandai dalam gadget, Tak faham. idea tu sebenarnya bagus tapi diaspora saja tak meluas. Itulah masalah tu. Kalau benda tu meluas, setidaknya penggiat-penggiat tradisional, tak hanya muzik lah sebenarnya, macam orang ukir kayu ke apa benda ke, benda yang seni budaya lah, pun diorang sebenarnya pun perlukan juga latihan macam tu yang dianjurkan sendiri oleh pihak kerajaan secara free. Diorang, jadi dekat situ diorang dapat free belajar,
ataupun dapat dana daripada pihak kerajaan. Contoh macam Google Meet ni kan. Google Meet ni sebenarnya kena beli tau. Saya Betul nasihat lah. Musyarat UPSI dapat free. Oh, patutlah. Untung tak aku je bicara. Tapi kalau orang lain, Google Meet ni dia kena beli. Macam juga dia kena beli Zoom yang webinar tu. Boleh rekod. Betul. So gadget-gadget macam ni susah bagi orang-orang yang macam tu. Yang freelancer, senior, yang traditionalist. Diorang patut kita dorong keutamaan untuk pergi ke platform-platform yang kerajaan sediakan. Tapi benda tu tak berlaku. Kerajaan just blast open macam tu saja. Kita pun tak tahu yang masuk tu dan yang bakal menang nanti pertandingan tu adakah di kalangan orang yang betul-betul memerlukan bantuan ataupun memang orang sebenarnya dah established. Itu. Jadi, Betul. apa pandangan korang? Okay, macam ni. Dia sebenarnya ada jugalah yang golongan walaupun tak PKP pun dia tak bernasib baik. Betul tak? Walaupun tak PKP pun dia tak ada show. Ada juga yang golongan macam tu. Kadang-kadang aku cakap benda ni macam mana pun atas diri sendiri. Macam mana kau nak improve diri kau untuk mengikuti perkembangan yang sekarang ni. Maksudnya mengikuti apa yang berlaku sekarang ni kan. Okay, contoh macam ramai juga PM aku, call aku. So bila tengok aku buat video first yang viral yang Gardenia tu, semua PM mau tanya macam mana nak buat video, macam mana nak buat. Semua tanya daripada apa nama tu, universiti yang tempat Abang Mael tu pun call, tanya macam mana nak buat video kolaborasi tu kan. Jadi aku benda-benda situ, so aku terfikir satu idea macam mana aku nak terangkan dekat orang untuk buat video kolaborasi ni. Jadi aku kena cari seorang yang pakar pasal video sebab aku pun bukan terror pasal video. Orang yang pakar pasal video, so dia tahu apa saja jenis pengisian video yang boleh digunakan pada handphone, pada komputer. Itu. Jadi so macam sekarang ni kan ada apa dia panggil master kind, apa dia panggil video baru yang editing lah, so senang. Ada yang guna handphone pula handphone apa pula maksudnya pengisian kau handphone. KineMaster, sorry terbalik. KineMaster tu bagus. KineMaster kan? Faham. Tu macam contoh-contoh macam itulah. So dia last kali ending dia kau nak belajar ke tak? Itu. Faham tak maksud aku? Okay, kau nak belajar ke tak? Kau nak usaha ke tak? Kau nak usaha ke tak? Ending dia kau nak buat ke tak? Sebab benda ni peluang ada. Peluang memang ada. Nak buat memang ada. Rajin tak rajin, kau nak ambil tahu tak nak ambil tahu, itu je. Kalau kau betul-betul memang kau nak cari makan, kau kena juga maksudnya kau kena juga usaha untuk tahu benda ni. Dan benda ni kau kena cari ilmu lah. Ilmu. Maksudnya ilmu ni sesuatu yang kita kena cari. Tak perlu benda tu datang macam itu je. Faham tak? Faham. Jadi setengah orang ni dia macam Totoy, contoh Totoy pada awal bukan Totoy tahu pun pasal recording tu. Tapi sebab nak tahu dan nak ambil, maksud aku nak generate income kita selain daripada perform. Itu maksud aku. Ramai juga yang PM tanya macam mana kalau tak ada studio. Okey, contoh. Kalau tak ada studio apa boleh buat? Ada cara dia. Contoh, tapi kita kena guna contoh 2 device kan aku cakap kan. Guna 2 device handphone. Maksudnya guna 2 handphone. Satu untuk dengar je. Satu untuk dengar muzik, satu lagi untuk kau letak je situ, letak mikrofon kau semua, letak setempat, jangan bergerak supaya dapat sound yang clean untuk kau rekod. Tak kisahlah rekod vokal ke, tapi kau kena tahu level, itu semua tahu. Rekod level kena tahu, jangan terlalu tinggi, jangan, kalau rendah sikit tak apa, jangan terlalu tinggi. Benda-benda tu. Sebenarnya guna phone pun boleh. Itu maksud aku. Jadi kadang-kadang benda ni dia orang tak terfikir. Benda ni yang perlu pendedahan. Perlu juga pendedahan. Jadi siapa yang call aku boleh ceritalah, tapi mungkin untuk next punya macam Aswara punya workshop ni aku akan cuba ketengahkan benda tu lah. Tapi mungkin bukan aku yang bagi talk tu, mungkin orang lain, tapi aku akan cakap dekat dia, kau kena beritahu ni, kau beritahu ni, step dia macam mana, apa step nak buat video kolaborasi contoh lah. Apa yang first kena buat, and then itu je. Tapi macam mana pun orang yang suka, orang yang berminat, dia akan cari benda tu.
Contoh okey, kalau dia tak minat, dia ada benda tu pun dia takkan buat. Faham tak? Itu maksud aku. Dia ada device tu, dia ada recording, dia ada komputer tak tapi buat. dia tak buat. Sebab apa? Sebab habis. Minat tak ada. Ataupun kau dah selesa, ataupun mungkin kau dah ada gaji, Allahuakbar. Tapi untuk orang yang macam dia nak cari duit, memang nak cuba improve diri, dia akan belajar benda tu, dia akan cari sendiri. YouTube ada. Sekarang ni dah macam-macam tempat kau nak belajar. Macam aku pun banyak memang how to YouTube je. Tak dapat macam Zam Zahadi yang call aku tanya, Zam call setiap, walaupun dia video call aku setiap malam, tapi tak apa, benda ni kalau aku rasa benda ni boleh membantu dia, aku angkat je. Walaupun video call kadang-kadang pukul 12 video call aku. Tapi aku angkat je lah sebab benda ni aku fikir yelah sebab dia nak tahu kan, at least dia nak belajar. Kita bantulah. Siapa-siapa nak belajar aku boleh bantu, insyaAllah, itu je. Faham tak? Jadi cerita dia adalah sama ada kita ni nak naikkan diri sendiri ataupun tidak. Kau nak belajar ataupun tidak. Itu maksud aku. Itu pendapat aku lah. Sebab benda ni macam-macam kau boleh Google, kau boleh cari. Kalau pakcik-pakcik pun insya-Allah Google. Sebab aku tengok penceramah tua sekarang ni, pakcik macam agama, menteri apa semua, dia orang pun dah guna. Faham tak? Dia orang Ustaz Haslin Bollywood tu, bayangkan berapa tua dia. Relax je IG live. Boleh je pakai. So faham tak? Sebab dia nak menyampaikan. Dia nak bagi ceramah. Dia punya tanggungjawab dia, aku nak sampaikan. Macam mana pun aku kena belajar agak. Aku ada anak aku boleh ajar. Contoh. Aku ada kawan aku boleh. Kalau sebenarnya benda ni jangan malu. Kadang orang malu. Kan? Orang malu nak bertanya sebab yelah pasal teknologi kan. Nanti orang cakap kau ni teknologi pun tak tahu. Tapi padahal benda tu kita kena belajar, itu je. Yalah, yang macam kawan-kawan kita buat basking quarantine, macam Mai buat, itu kan satu sebenarnya inisiatif, itu income kan? ada tau. Ada. Sebenarnya benda tu ada income dia. Betul. Serius tak? Sebab aku tanya dia orang, macam mana income korang buat ni? Katalah Mai buat contohlah satu lagu RM1 pun, at least satu hari orang 10 orang lah, adalah RM10 satu hari. Katalah kan, at least ada juga income tu. Nak makan tu adalah suruh. Itu je. Ada juga yang buat gitar dengan vokal. Ada. Dia jangan takut. Rezeki Allah tu ada je. InsyaAllah kalau kau usaha. Itu je. Cuma nak tak nak. Kita cakap lah cuma benda ni kau nak tak nak buat je. Betul. Nampak sampai dah baring aku macam ni lah. Kan? Totoy, ada apa-apa tu nak tambah? Totoy dia punya audio dia dah silent. Sebab dia takut bunyi kereta. Okay, dia on balik. Okay. Hello? Ada apa-apa nak cakap? Okay. Cakap. Dah nak tanya kalau macam kerajaan dia bagi berhimpun tu berapa ramai? Nak tanya kerajaan. Bagi berhimpun. Kita NGO. Maksudnya macam mana tu? Berhimpun apa? Berhimpun lah maknanya macam gathering. Okay, so diorang ni ada diorang band kan, diorang band yang susah nak buat, mungkin tak ada alat untuk buat macam video daripada rumah masing-masing kan. So diorang mungkin kena bersama ataupun untuk tak tahulah untuk basking ramai-ramai ke, itu nak tahu berapa ramai diorang boleh berkumpul. Okey, tak silap aku benda tu 5 orang je kalau betul-betul. Tak boleh lebih daripada 5. Meeting pun 5 orang tak boleh lebih daripada 5. Tapi macam mana pun kalau kau kena ikut SOP nak berhimpun tu. Maksudnya SOP tu kau kena pakai topeng, kau kena buat apa yang tembak kepala tu dulu, check suhu. Benda-benda tu semua kena buat. Kalau tak buat tu bahaya tu sebab benda ni membahayakan diri sendiri. Itu bukan masalah kerajaan dah, itu masalah kita takut membahayakan kita. Kita pun tak tahu kawan-kawan yang datang tu ada ke tak ada benda tu kan. Maksudnya kita pun kena berjaga. Itu maksudnya. Jadi kalau kau ada contoh tembak kat kepala tu, kau ada topeng semua siap, benda tu aku rasa should be no problem lah. Persediaan awal tu. Itulah, blank. Tapi aku rasa tak lebih daripada tak tahu.
tak lebih daripada 5 orang. Tak silap. Memang apa tu, maklum memang nyatakan kita akan terus sampai ke hujung tahun. Tapi kemungkinan lah dia orang akan spesifikkan perhimpunan yang macam Toto tanya tu kan. Boleh berhimpun tapi beberapa saja. Macam dulu-dulu sebelum PKP dibuat kan ada kan. Dia orang kata kurang tak lebih dari 200 macam tu. Mungkin. Tapi tak tahu tu belum pasti. Yang pastinya memang even PKP dah lanjut, mass gathering memang tetap kena avoid. Sampai akhir tahun ni. Raya ke apa benda memang jangan harap lah. Itulah. Tapi aku ada dengar macam ni, okey, ada dengar daripada adik aku daripada memang dia bawah under Kementerian Kesihatan lah. Okey, dia cakap PKP ni dia macam mana pun paling lama dia akan jadi fasa 5. Dia tak akan lebih daripada fasa 5. Faham tak? Contoh kita sekarang dah fasa 4. Okey, kita dah fasa 4, dia akan lanjut paling kurang fasa 5 lah, sampai raya, tak silap raya ke-5 kot. Kalau betul-betul. Dia akan tambah. Itu paling lama. Lepas tu dia akan buat cara lain. Selain daripada PKP. Tapi aku tak tahu itu cara lain tu, aku tak tahu apa. Belum dapat tahu lagi. Maksudnya dia bertahap lah kan. Dia dah takkan PKP lagi dah. Dia dah takkan PKP lagi. Dia cuma cara lain. Itu je. Tapi tak tahu lah. Tapi PKP ni dia maksudnya dia yang paling boleh pun sampai fasa 5 je. Itu yang dia beritahu lah. So maknanya mungkin lepas raya tu dah tak ada PKP tapi benda lain. Tak tahulah apa benda lain tu. Cara kerajaan buat kan. Maksudnya. Okay, Wawa atau Wazir dia nak apa-apa bagi pandangan? Kak start dulu Kak. Wawa? Cakap dulu Kak. Kakak cakap dulu Kak. Hello. Ya Wawa. Hai. Saya Memang tak nak mendengar tunjuk je muka dari dulu. Belum lagi. Belum lagi. Apa pandangan sebagai pelajar master? Nak tahu juga. Awak tak tahulah nak cakap macam mana sebab kalau kita cakap kita susah itu, kita susah ini, orang lain pun susah juga. Kan? Faham? Bila macam contohlah kalau kita bersuara kan, takutlah nanti kan orang cakap macam dia ni, orang lain pun susah juga. Macam yang artis yang masa viral artis minta bantuan untuk artis tu kan. Betul. Takutlah nanti kan dia kata begitu pula. Okey, macam ni Wawa nak tanya. Sekejap Wawa nak tanya. Wawa terkesan tak dengan PKP ni? Contoh Wawa sebelum terkesan. ni. Okey, contoh Wawa sebelum ni cek makan Karma lah. Maksudnya luar show, perform betul tak? So sekarang PKP ni Wawa rasa terkesan sangat? Memang sangat terkesan sebab Apa memang Wawa kita tu. So apa Wawa punya, maksudnya Wawa punya usaha lain untuk menangani masalah ni? Okay, macam awak masa bila dah jadi macam tu, mula-mula menung lah dulu. Itu paling penting kan, menung dulu. Betul fikirlah kan. Lepas tu, okay, fikir tak boleh ni kan, benda pun ada, equipmentnya semua ada, recording ni apa semua. So proceed je lah dengan projek YouTube tu. Okay, so maknanya jalan kan? Jalan lah. Jalan lah, kita mana yang boleh kita buat je lah YouTube tu kan. Sebab tahu YouTube tu kalau kita buat lama-lama nanti ada lah. Dia tak adalah terus ada macam kita show dekat luar kan. Sekali lah kita show, lepas tu ada. Tapi so macam income sekarang macam mana? Memang tak ada. So maknanya daripada tu tak ada buat income langsung lah. Daripada yang apa yang Wawa ada ni tak ada buat income langsung. Memang tak ada. Sebab benda tu kan dia ambil masa. Kita pun baru mula buat benda tu kan, bukan daripada sebelum PKP lagi awak buat. Okay, so Wawa buat tu banyak tak? Baru satu lepas. Sebab macam Wawa kan buat research lagi. So kena menulis. Betul. So busy kan? So maknanya ni rumah jugalah untuk awak at least boleh fokus study lah. So kita think positif lah. Benda tak boleh buat gitu, at least boleh fokus writing lah kan.
So okay, kalau sebagai musician, okay, orang musician, apa orang rasa boleh buat selain daripada contohlah macam yelah untuk menjual. Sekarang kita ni ibarat macam kita ni peniaga kuih contoh. Selama ni kita niaga dekat gerai, bazar contoh. Okay, lepas tu bila dah berlaku ni kita dah tak boleh niaga kat bazar, betul? And then apa yang diorang boleh buat, diorang buat kuih tu boleh jalan, kuih tu berjalan macam biasa, diorang boleh buat kat rumah. Tapi diorang cari medium macam mana untuk menjual kuih tu. Kuih lah. Bagi untuk musician ni sebenarnya konsep dia sama. Macam mana kita nak promo diri kita untuk orang ambil maksudnya dalam menggunakan online. Okey, contoh macam aku aku tak sangka tau rezeki PKP ni, aku memang tak sangka benda ni. Pada permulaan dia aku buat main-main je. Contoh macam video kolaborasi. Aku cakap dengan semua orang, siapa nak buat video kolaborasi, mai sini. Jadi aku kena cari kontak semua orang. Semua geng-geng ni yang mana takut dia orang lupa. Kadang-kadang kita takut orang lupa kita. Yelah sebab kita dah duduk rumah, tak jumpa, tak gather pun. Selama ni orang ingat sebab orang kita gather itu je kan, lepak dengan kawan. Jadi ada job, so bagi kat situ, betul tak? Okay, jadi ini pendapat aku lah. Okay. Jadi macam mana untuk kita bagi orang ingat maksudnya. So kita message semua orang, lepas tu yang dekat Facebook sebenarnya jangan malu, jangan segan, komen je bagi orang ingat kita. Kalau boleh orang punya projek kita share je supaya orang ingat kita. Okay, untuk ni untuk ni lah cadangan lah kan. So pada mula-mulanya macam aku cakap tadi, bermula dia aku main je, aku buat video dengan Totoy, saja main video kolaborasi. Aku buat video dengan Prakash supaya orang kenal balik aku, buat video kelakar-kelakar aku, benda-benda tu supaya orang boleh ingat balik. Okay, so bila orang ingat balik, baru aku dah kumpul view, aku dah kumpul viewer aku dekat Facebook cukup lah kan. Contoh. Okay, dan aku buat live, aku main apa, betul tak? Benda tu bukan sengaja, bukan saja-saja nak buat. Sebenarnya benda tu untuk perniagaan, sebenarnya untuk bisnes. Okay, sebab aku performer. Jadi aku terfikir macam mana aku nak jual diri aku, macam mana aku jual kuih, macam mana orang jual kuih kan. Macam mana orang nak tahu kuih kau sedap ke tak sedap, betul? Jadi apa tujuan dia, kita promo je. Dia memang free. Kita promo, kita buat video kan. So kalau macam kita tolong orang, kalau orang minta tolong rekod, lama-lama benda tu akan jadi bayaran. Dia tak perlu minta bayaran awal, tapi dia akan lama-lama akan jadi bayaran. So bila aku buat macam tu, aku promo. So aku share apa saja aku buat. Recording apa saja aku buat, aku share. Aku tak kisah orang nak bosan ke apa, aku share je. Okay, jadi pada masa yang sama, orang PM aku dekat Facebook, orang PM aku dekat IG, tanya aku berapa kos buat. Jadi pada masa tu aku buat promotion. Aku buat promotion. Okay, untuk PKP ni memang aku cakap aku nak tolong orang. So, siapa yang nak buat ni, aku buat harga paling rendah. Memang ini memang tak masuk akal lah sebenarnya. Tapi asalkan benda ni masuk aku, kita dapat dua benda lah. Satu pahala, satu dapat juga sikit duit. Betul? Sebab kita tolong orang. Jadi pada masa tu orang akan percaya kerja kita. Tapi kita jangan buat kerja lebih kurang. Maksudnya kita hasilkan benda yang baik. Kita hasilkan benda yang terbaik walaupun kau bayar murah. Sebab benda ni untuk kau akan masa datang, bukannya sekarang ni. Tapi aku tak sangka benda ni berlaku dalam masa, contoh aku buat benda tu 2 minggu lah katakan. 2 minggu aku promo. Selepas 2 minggu tu aku nampak hasil dia terlalu banyak. Itu aku nak kata. Tapi macam mana aku nak share benda ni? Faham tak? Macam mana aku nak share benda ni dekat orang-orang lain? Sebab kalau aku share, aku takut benda ni nampak poyo, tapi sebenarnya inilah sebenarnya. So maknanya first kali kau mesti promo diri. Maksudnya kau buat je, jangan kedekut. Kalau kata benda tu walaupun baik kecil, kau buat sehabis baik lah. Maksudnya bagi orang percaya. Dan benda tu akan dia akan generate income untuk kau. Sebab aku pun tak sangka. Ajib pun cakap, ni semua B yang create lah. So kalau B yang create, sekarang aku dah busy sampai aku dah tak ada masa. Itu sebab aku dah cakap dengan Ajib. Allah, aku cakap ini memang sempat ke tak sempat, sebab aku nak settlekan Astro, aku nak settlekan RTM. Yang kawan-kawan punya kolaborasi dah, aku dah tak sempat nak buat dah. Sorry aku cakap, kawan-kawan semua sorry aku cakap. Memang aku tengah memang tak boleh, tak menang tangan. So aku pas juga lah job mana-mana kawan-kawan macam Totoy kan.
aku pass benda tu. Jadi mana yang dapat sebab benda ni bukan untuk aku seorang. Contoh macam aku dapat job RTM. So aku pass lah pada mana yang aku rasa aku percaya. Jadi yang pada lain-lain tu bukan aku tak percaya tapi dia orang tak tunjuk. Faham tak? Kadang-kadang ada yang Betul. bagi tapi tak bagi maksud aku tak bagi hasil yang baik. So macam mana aku nak percaya? Macam mana aku nak bagi lagi? Faham? Jadi bila kita bagi sesuatu job tu, contoh kita dapat hasil yang macam boleh membanggakan, benda-benda macam tu kita akan bagi lagi. So maknanya contoh kalau kita tak tahu apa yang kau buat, apa yang kau boleh buat, apa kemampuan kau, macam mana kita nak bagi? Itu maksudnya. Itu maksud aku. So macam mana? Faham tak? Faham. Itu pengalaman Jadi dari- yang best tu sebetulnya. Sebabnya apa ni, Ijan kau biasa MD kan, dan lepas tu merge dengan orang-orang TV. Memang pendedahan macam tu penting tu untuk kita semua tahu macam mana promo diri dulu, usaha diri dulu, attitude ada, barulah orang approach kita. Betul. Benda tu tak datang bergolek kan. Sangat betul. Betul. Yes. Dia takkan rezeki rasa Akan balik ke attitude juga. yes, Bang Ijan, betul. Ya saya. rasa kan macam Abang cakap tadi, kalau nak buat video nanti takut orang kata poyo pula kan. Tapi orang rasa macam tak salah pun kalau Abang Ijan nak buat, sebab dia macam mana kita share je knowledge tu. Sebenarnya kita boleh je buat macam ni sekian kan dalam video tu lah. Lepas tu kalau nak tahu detail boleh kiranya boleh ada satu session yang khas untuk bercakap pasal tu saja. Dan daripada situ pun orang rasa boleh jana pendapatan kot. Betul. Itu itulah, salah satu Macam yang orang boleh monetize. buat workshop orang relate tu orang punya postgrad lah punya benda kan. Kan dah jadi macam ni, postgrad banyak buat seminar-seminar. Jun. So Wawa ini jap Wawa, sorry Wawa. Ha. Wawa. Inilah Nur Azura yang Wawa nak tanya pasal tesis tu. Banyak Apa tudung dia. Inilah Nur Azura yang Wawa nak tanya pasal tesis tu, kan ada Wawa minta nombor Nur Azura tu. Ada penyidik kita. Itulah Kak Ajut. Yang tesis dia yang Wawa nak tanya tu. Dah call belum? Saya nak menulis. Nanti call lah dia, tanyalah dia. Lah, insyaAllah. Dan sebenarnya memang nak buat satu video, nak share pasal ni. Tapi tu lah, sekarang ni belum ada kesempatan sebab dah terlalu busy gila. InsyaAllah lah minggu depan segala-galanya dah settle. Walaupun ada sikit-sikit tapi dah tak semak sangat. Memang nak share bukan apa. Nak share macam mana benda ni boleh untuk sebab kita fikir pasal orang meniaga kuih lah. Macam mana orang nak tahu kuih kau sedap. Itu je cerita dia. So kalau orang tahu kuih kau sedap, takkan orang tak beli lagi kan kau? Betul? Dan satu lagi, jangan kedekut untuk share ilmu. Kalau orang tanya tu jawab seikhlas baik lah. Itu je. Ya, itulah maksud orang. Maksudnya tadi macam abang intro, kuih saya macam ni kan. Lepas tu kalau nak lagi rasa bayarlah RM1 ke RM2 ke untuk tengok video saya yang selanjutnya. Something like that lah kan. Betul. Memang benda tu semua boleh buat duit. Betul. Tapi itulah first kali macam banyak cakap. Sama lah juga macam kita mengajar instrumen kita. Betul. Ada kan. Ke ikut bulan ke. Okay, tengok contoh satu lagi. Contoh Mai okey tak? Mai punya Mai Fashionista punya usaha kan. Dia buat je, contoh dia bukan gitaris. Okey, dia bukannya penyanyi pun. Tapi sebab untuk melangsungkan hidup tu, dia terpaksa jadi gitaris, dia terpaksa jadi penyanyi. Dan dia tak peduli pun orang cakap kau main tak sedap ke, kau nyanyi tak sedap, tapi lama-lama orang jadi boleh terima. Sebab dia buat. Tengok dia tak pernah miss buat basking tu, dan dia antara pioneer yang buat basking online dekat Facebook. Quarantine. Faham tak? Lepas tu baru yang lain semua follow. Dia yang pioneer, peduli apa orang nak kata, dia masuk ke nombor akaun dia kat situ. Ada orang nak kisah. Tapi ini rezeki kau sebab maksudnya ini kau punya rezeki. Macam mana cara kau nak cari makan?
ada orang lain nak bagi kau makan. Tak, ini kau sendiri. Tu. So pedulilah orang nak kata apa. Yang kata tu, orang tu mungkin ada masalah hati. Betul tak? Ataupun yang kata tu mungkin dia jealous, dia tak boleh buat macam tu. Itu je. So maknanya sekarang ni apa saja kebolehan yang kau boleh, contoh maknanya apa saja bakat yang kau ada, ketengahkan. Inilah time dia kau nak ketengahkan. Itu je. Jadi so maknanya orang nampak, bila orang nampak takkan orang tak approach kau, itu je kan. Last kali dia akan jadi rezeki untuk kau. Itu je. Faham. Rasanya antara kita penggiat-penggiat muzik kena ada satu platform yang macam Ijan dia boleh share. Kan? Pakai YouTube dia ke ataupun apa. Lepas tu mungkin Totoy dia boleh share. Ada kena benda tu je kena jadikan rutin lah. Betul sebenarnya. Dan kalau benda tu dapat di host, contoh macam ada satu baru-baru ni Isabella daripada DBKL. Dia ada satu majalah online luar negara. Lupa muzik apa dah. Rupanya dia senang je majalah ni. Dia video call orang-orang penting di setiap negara untuk tahu apa yang terjadi dekat negara masing-masing dalam keadaan PKP ni. Betul. Jadi dia sebagai host lagi. Best tu. Masalah kita di Malaysia ni tak adanya host. Host tu tak ada. Jadi kita terpaksa initiate sendiri. NGO pun sama-sama tengah pening nak cari. Sebenarnya sebaik mungkin host ni datang daripada pihak yang paling established, iaitu kerajaan lah sebenarnya. Contoh Motek boleh buat satu host untuk invite Ijan ataupun invite sesiapa lecturer ke ataupun sesiapa berkenaan muzik. Tapi semuanya berlaku secara virtual. Betul? Bukan pada tempat studio. Jadi orang Motek sendiri yang interview macam ni dan akses untuk tengok tu lebih meluas kalau pihak kerajaan sendiri yang jadi host lah. Betul. Dan macam Ijan personally yang buat. Kalau kita kawan-kawan Ijan kita kenal lah kan. Share. Tapi kalau pihak kerajaan sendiri benda tu akan lagi luas. Apalagi diorang masukkan dalam TV misalnya. Itulah maksud saya mungkin dari mekanisme benda ni supaya dia boleh diketengahkan secara meluas, itu yang di Malaysia. Betul. Tapi itulah masalah siapa host tu kan. Ya, kita boleh cadangkan lah. Ataupun TV, stesen TV sendiri boleh buat jadi contoh macam satu rancangan, contoh RTM kan. Dia buat satu rancangan tentang PKP ni, macam mana cara untuk tangani masalah PKP, macam mana pemuzik mengatasi contoh seluruh pemuzik satu Asia ke satu Malaysia ke ataupun untuk macam yang dah biasa dengan pemuzik industri, macam mana dia orang atasi macam itu. Betul. Kan macam itu dia orang betul tak? Nanti aku boleh cadanglah dekat. Boleh. Sebab sekarang ni tak nak duduk rumah tak habis-habis kita akan tengok TV, gadget. Itu je lah media yang kita ada kan. Takkan ada orang nak beli surat khabar lagi. Surat khabar je online. Yelah, betul lah tu. Jadi harapan kita memang pada pihak media lah. Media ni yang boleh jadi host. Lepas tu jangan banyak drama sangat ni. Sekarang tengok banyak sangat lah drama. Yelah, sebab dia orang nak orang tengok TV. Dia orang tahu memang orang Melayu tu tengok drama. Drama dia ulang-ulang sampai drama yang petang pukul 7 petang, sahur dia ulang lagi. Aduh. Boleh ke benda tu jadi satu konten ilmiah kan? Buat satu benda yang macam mana musician, even bukan musician pun, mungkin bidang-bidang lain, macam mana dia orang survive. Benda tu kan boleh jadi input kepada orang-orang yang tadi agak layback sikit bab gadget, bab online ni kan. So dia tengok TV, macam ni lah rupanya benda tu boleh meluas. Mungkin itulah kita cadangkan untuk pihak-pihak. Boleh. Sebenarnya boleh cadangkan pada TV kalau ada kawan producer ke, producer TV boleh kita cadangkan. Aku boleh cadangkan dekat geng-geng producer lah kalau benda ni kan. Sebab dan yang banyak yang experience pun ramai kan. Macam
selain kau Ijan, agak-agak siapa yang agak core dalam bidang ni? Caan? Maksudnya selain kau, Caan Caan. pun buat. Caan pun jalan. Caan pun jalan lah. Macam Caan Caan pun jalan. boleh diinterview, jadi bagi pandangan. Kan benda kan jadi input untuk yang lain. Betul. Cuma itulah aku tak nampak lain punya yang lain punya MD, maksudnya yang TV ni, sebab yang aku nampak yang masih jalan macam John. John jalan lagi. Maknanya yang mana-mana geng-geng yang aku nampak ni, aku nampak kat Facebook tau. Siapa yang aktif? Maksudnya siapa yang aktif macam Caan, sebab dia pun ada bagi job. So aku tahulah dia aktif lah. Maknanya dia masih aktif dengan Astro, dan Astro memerlukan lagi orang macam tu. Betul. Waktu PKP ni pun. Itulah, lepas tu kalau kita scopekan muzik hanya dari sudut performance saja, dia akan jadi kecil sangatlah muzik tu. So Betul. macam dengan muzik education misalnya. Kita pun Betul. cepat juga as lecturer kan. Yes. Datuk Vici suruh kita teruskan kelas. Tapi kita Betul. Macam mana? Kena juga belajar yang macam Abang Bahizal beritahu kan. Kita belajar tukar background lah, apalah. kita boleh buat PowerPoint lah. Rasanya Yalah, betul. Music teknologi boleh di-interview, music education, music terapi. Music terapi Malaysia jarang sentuh ni, music terapi. Macam ni boleh jadi terapi dalam krisis bencana macam ni. Psikologi banyak down. Ni banyak orang belum sentuh lagi. Betul. Dia macam contohlah, dia sekarang ni apa ada satu lagi cara, tapi benda ni dah terlalu beyond lah, maksudnya terlalu advance. Maksudnya kita menggunakan AR. Kau tahu AR, augmented reality. Pernah dengar? Macam pernah dengar. Augmented reality. AR. Augmented reality ni, ini adalah idea daripada kawan aku. Kawan satu batch aku dulu lah, Syafirul. Nyok, kalau kenal. Nyok kenal lah Nyok? Dia anak suami Maggie. Dia batch aku mula dulu dekat ASK. Dia ada call aku. Dia cakap pasal benda ni lah, pasal PKP, nasib orang-orang semua. Sebab aku fikir, itu yang aku cakap, benda ni aku nak bawa. Sebab dia ni nak buat macam satu company GLC tau. Yang kerajaan di bawah kerajaan tapi swasta, GLC. Tapi company yang macam kita NGO kan. Tapi dia satu company GLC. Contoh macam Felda GLC tak silap. Betul tak? Dia macam ni. Dia kerajaan bagi kita dana, kita generate dana tu bagi balik ke kerajaan. Maksudnya kita bagi keuntungan. Kalau macam contoh macam JKKN, kerajaan bagi dana, dia tak perlu pun generate income tu sebenarnya. Dia memang untuk dipanggil macam apa? Dia bagi orang bukan perkhidmatan. Macam mana macam tujuan JKKN ni dia hanya bagi macam mana aku takut salah cakap. Maksud aku JKKN ni dia bagi perkhidmatan macam contohlah macam Perbadanan Putrajaya. Benda ni kita dapat bajet kan, tapi kita tak boleh ambil duit daripada masyarakat pun. Kita boleh bagi dia orang hiburan, tapi kita tak boleh ambil tiket, kita tak boleh sebenarnya kalau ikutkan. Itu adalah macam JKKN, Perbadanan Putrajaya sama. Jadi yang macam Felda apa semua, contoh Felda, kerajaan bagi dana tapi dia orang kena generate income untuk bagi balik keuntungan pada kerajaan. Jadi pada masa sama dia orang pun dapat untung, kerajaan pun dapat untung. Maksudnya dia orang dapat dana untuk menjalankan sesuatu perniagaan dan perniagaan tu dapat keuntungan bagi balik pada kerajaan. So kerajaan dulu dapat. Jadi maksudnya kerajaan dapat untung, kita pun dapat untung. Itu maksud GLC. Itu maksudnya GLC. So kita orang nak fikir nak buat tu lah. Jadi kalau jadi benda ni lepas PKP, cuma mungkin 2021 punya projek. Sekarang ni susah kan sebab kau nak buat benda ni. Apa yang kita bincang tu antara salah satu contoh macam AR ni, kau buat benda yang augmented reality ni, dia macam 3 dimensi punya, 3D punya. Contohlah kat sini, contoh nanti kau cari dekat belakang aku ada singa. Faham? Faham? So kau tengok singa tu mengaum kat belakang aku, tapi sebenarnya tak ada pun. Itu nama dia augmented reality. Bang,
Maizen, Ya, Hologram macam tu ke? macam nak tanya, yang tu dia lebih kurang macam filter. Dia bukan filter. Dia bukan filter. Dia macam dia benda tu adalah dia software lah. Dia software juga. Dia macam contoh Contoh aku buat workshop. Aku buat workshop main gendang. Contohlah main rebana aku buat menggunakan augmented reality. Jadi aku produce benda tu masuk internet. Jadi orang boleh bawa balik aku ke rumah pun. So maknanya sambil dia tengok, sambil dia berhibur lah. Dia sebenarnya buat ni sambil berhibur. Kau boleh tengok aku main tu dekat rumah kau. Maksudnya nampak real aku. Kau boleh ambil video. Maksudnya real nampak aku tu bercakap tapi aku ada kat rumah kau orang. Bukannya So dia tengok macam animated lah. Betul, macam animated sebenarnya. Benda tu lebih kepada animated lah. Memang animation sebenarnya. Tapi benda ni sesuatu yang menarik. Contoh, kalau aku talk pasal contoh pemain rebana dengan bunyi sekali, jadi kau nampak aku boleh duduk kat ruang tamu tu. Faham tak benda tu? Kau boleh Faham. dekat ruang tamu. Contoh, kan kat bilik aku ni, kat sebelah aku ni kau tengok aku tengah main. So, boleh ambil video. So, benda tu layan selain daripada kita dengar ni sambil kita berhibur. Mungkin kau boleh cari, cari aku dekat rumah ni tengah main rebana. Contoh, benda tu pun boleh income duit sebenarnya. Dia salah satu Dia macam interaktif lah. macam game pun ya. Lebih kurang. Dia macam interaktif lah. So, benda-benda macam ni pun boleh generate income untuk performer sebenarnya. Kita boleh minta dia orang record, record siap-siap. Nanti benda tu mungkin akan jadi royalty untuk dia orang. Sentiasa dibayar. Maksudnya. Itu yang best tu. Dia macam animasi juga tu kan? benda cakap benda dia benda ni memang macam animasi. Memang animasi lah. Alah contoh kau ingat tak dulu buku yang ada buku boleh keluar dinosaur kat buku tu. Tahu. Ingat tak? Itu adalah augmented reality. Yes. Faham. Adalah nama dia augmented reality. Yes. So kita boleh buat benda tu untuk musician. Jadi benda sesuatu yang menarik pun. So benda-benda macam ni best lah. Jadi kalau budak-budak benda orang akan download, yang download tu semua duit. So bila start download duit tu akan dibayar kepada yang buat video ni. So bila lagi ramai buat lagi best lah. So orang macam ada pemain rebana, pemain violin, pemain gamelan tiba-tiba dekat rumah kau. Contoh lah. Contoh, tapi benda ni terlalu beyond, maksudnya terlalu ke depan. Tapi akan difikirkan, aku akan fikirkan benda ni macam mana nak buat. Ada satu lagi idea sebenarnya. Bila cakap pasal app tu, kan selalu kita tengok. Saya selalu browse Google Play. Sebab nak tengok software pula, app music yang ada kan. Kita jumpa dah buka lah, drum lah apa semua. Tapi tak ada rebana lah, apalah kan. Betul. Itu lah. Boleh Sebab jadi medium juga. kita tak ada pembuat apa nama tu, software apa. Dia sebenarnya terror, ada yang terror cuma tak ada kolaborasi. Contoh kalau ada, sebab aku tak pandai sangat pun nak buat benda tu jadikan dia apps tau. Dia benda ni yang paling banyak sekali dekat Indonesia. Memang dia orang terror lah bab apps. Betul. Dia orang ada buat yang kendang ni lah. Betul. Contoh, saya pun download. Macam contoh macam dekat IG yang dia orang buat bacaan Al-Quran. Itu semua Indonesia tu buat tu. Kau baca Taranum tiba-tiba. Sebab benda-benda tu semua benda-benda yang masa kini lah. Maksudnya yang beyond lah. Benda yang akan datang punya futuristik 2020 punya cerita ni lah. Cerita 2020 sebenarnya inilah dia. Kan? Yang kita war-warkan sangat 2020. Sebenarnya teknologi. Itu je. Cuma kita kena kejar teknologi tu. Kita dah tak boleh tertinggal lah. Macam tu kata aku cakap macam mana pun yang pacik-pacik tu pun dia, kalau dia betul nak ambil tahu, dia kena ambil tahu. Betul. Maksudnya dia ada anak, mungkin anak dia kadang-kadang ada pacik dia, malah lah. Itu je. Malah lah dia lah. Contoh kan. Tak apalah aku, gini okey dah. Contohlah keluar bahasa Kelantan pula. Contoh lah. Kadang dia orang sendiri pun yang malas nak ambil tahu pasal teknologi. Tapi menarik tu sebenarnya, macam rebana kita boleh buat sampel. Kan? Macam aku sekarang aku dah buat macam ni, aku siapa nak sampel rebana aku bagi, aku email dia. Mana aku dah record tu, siapa nak pakai aku email dia. Itu je kan. Tapi sebab yelah nak buat benda tu jadi apps touch tu kan. Maksudnya nak jadikan dia plug-in sampel tu aku tak pandai.
Sebenarnya boleh cari siapa-siapa untuk kolaborasi benda tu. Boleh cari. At least boleh sama-sama. Contoh macam kau tahu siapa yang tahu dalam ni, yang tahu buat apps. Cantik lah. Okay, aku boleh rekodkan Rebana. Okay. So benda tu kau boleh buat. Lagi best.